Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Fazila binti Muhammad Sajad akan membentangkan satu kajian kualitatif bertajuk Keciciran Transisi Murid Orang Asli, satu kajian kes di Sungai Siput, Perak. Keciciran transisi merupakan fasa ketinggalan sesuatu kemajuan dari suatu peralihan ke suatu fasa yang lain. OECD sangat menekankan transisi pelajar ke sekolah menengah kerana ia merupakan keperluan minimum untuk penyertaan penuh sosioekonomi atau membantu generasi muda atau belia untuk mendapatkan pekerjaan. Oleh yang demikian, KPM sangat nekat untuk mensasarkan sifar khususnya dalam konteks keciciran transisi. Oleh itu, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 di bawah inisiatif #57 telah menghasilkan sebuah buku panduan transformasi pendidikan orang asli dan pribumi, di mana buku tersebut ialah bagi tujuan pihak sekolah sebagai panduan khususnya untuk murid orang asli. Salah satu daripada 5 elemen yang terkandung di dalam inisiatif #57 ialah pengurusan program transisi murid orang asli. Mengikut kajian lepas, keciciran transisi pelajar orang asli dari sekolah rendah ke sekolah menengah sering dikaitkan dengan faktor lokasi sekolah, kemiskinan, sikap ibu bapa yang tidak mengutamakan pendidikan dan sebagainya. Begitu juga dengan kajian di luar negara, di mana keciciran pelajar di Mexico sebagai contoh adalah merupakan faktor sosioekonomi yang rendah, faktor demografi, institusi sekolah, pengalaman pelajaran dan keupayaan pelajar itu sendiri. Ada juga di luar negara, keciciran transisi itu disebabkan oleh perkahwinan di usia muda, pengaruh rakan sebaya, sikap negatif ibu bapa dan sebagainya. Juga disebabkan oleh bahasa, oleh kerana murid orang asli ini menggunakan bahasa mereka sendiri. Seterusnya adalah kaedah kajian ini merupakan kualitatif secara kajian kes menggunakan temu bual dan juga pemerhatian. Kajian ini melibatkan 11 orang responden yang terdiri daripada 4 orang pihak sekolah, pihak pentadbir sekolah, 4 orang guru dan 3 orang tok batin yang merupakan pihak sekolah dan guru ini merupakan dari SMK Bawung di Sungai Siput, Perak, manakala tok batin ini adalah dari beberapa buah perkampungan orang asli di Sungai Siput, Perak. Yang mana soalan temu bual ini adalah berbentuk semi-structure yang bertujuan untuk meneroka kadar keciciran transisi yang berlaku dalam kalangan murid orang asli di Sungai Siput, Perak, meneroka faktor berlakunya keciciran transisi, meneroka penglibatan pihak sekolah dan tok batin sebagai pemimpin komuniti orang asli dalam menangani keciciran transisi murid orang asli di Sungai Siput, Perak. Jadi hasil kajian adalah jadual, kita lihat jadual 1 iaitu statistik pendaftaran murid tingkatan 1. Jadi daripada tahun 2019 sehingga tahun 2022, peratusan pendaftaran murid orang asli dari sekolah rendah ke sekolah menengah iaitu ke tingkatan 1 hanya mencapai antara 55% hingga 63.4% paling tinggi. Jadual ini menunjukkan bahawa ada lebih kurang 40% lagi murid orang asli tidak meneruskan pengajian di peringkat sekolah menengah. Manakala melihat kepada rekod kehadiran bagi pelajar yang sedia ada ataupun yang telah mendaftar ke tingkatan 1 atau dengan kata 60% murid yang telah mendaftar di sekolah menengah SMK Bawung ini dalam tempoh tingkatan 1 hingga 5 ini akan berlaku lagi perberhentian daripada meneruskan sekolah. Sebagai contoh, kita lihat jadual 2, tingkatan 1
Yang murid yang tidak hadir melebihi 60 hari ini adalah murid yang akhirnya nanti akan berhenti sekolah. Jadi tingkatan 1 kita lihat 18 orang. Tingkatan 2 ini bagi tahun 2022. Tingkatan 2 46 orang, tingkatan 3 34 orang, tingkatan 4 22 orang dan tingkatan 5 22 orang. Jadi keseluruhannya lebih kurang 142 dan ini berlaku setiap tahun. Dan pelajar-pelajar ini akan akhirnya yang tidak hadir melebihi 60 hari ini akhirnya akan berhenti sekolah. Oleh itu, keciciran transisi ini tidak hanya 40% pelajar yang tidak mendaftarkan diri tetapi akan bertambah lagi bilangannya kepada 60 atau 70% iaitu pelajar yang akan berhenti sekolah. Jadi antara faktornya adalah faktor sosio budaya seperti yang kita faham. Sosio budaya dari segi demografi pun kita tahu orang asli ni masih ada segelintirnya berada di dalam kawasan pedalaman. Jadi jika kita lihat di Sungai Siput ini Sungai Siput itu sangat luas. Semua populasinya ada lebih kurang 12,000 orang. Jadi mereka masih berada di dalam perkabungan Sungai Siput itu, jarak dia lebih kurang dalam 10 km untuk keluar. Jadi selain itu mereka bergantung hidup dengan hasil yang diperolehi dalam lingkungan kehidupannya sendiri seperti hasil kelapa sawit, getah, kebun dan hutan. Jadi rutin harian yang ibu bapa lakukan, anak-anak akan ikut. Maksudnya contohnya kalau ibu bapa masuk ke hutan, anak-anak orang asli ni dah biasa diajar untuk masuk ke hutan. Jadi hasil temu bual mendapati bahawa kebanyakan ibu bapa orang asli ni mereka sebenarnya sedar tetapi dia tidak ada kuasa untuk memaksa anak-anak untuk ke sekolah. Selain daripada itu, mereka juga memberi kebebasan kepada anak-anak untuk melakukan aktiviti apapun khususnya di dalam hutan. Jadi mereka memberi kepercayaan sepenuhnya kepada anak-anak. Jadi selain itu, sosio budaya ini juga dilihat dari konteks masyarakat itu sendiri, yang mana masyarakat orang asli ini mereka melihat anak-anak orang asli yang tidak bersekolah sebagai perkara biasa berbanding dengan orang luar seperti kita yang biasanya kita akan tegur, biasanya kita akan rasa pelik jika kanak-kanak tidak bersekolah. Jadi masyarakat orang asli ini tidak ada tekanan yang berbentuk nasihat atau teguran yang diperolehi dari masyarakat sekelilingnya sendiri. Selain daripada itu adalah faktor pengaruh luar yang mana sejak berlakunya COVID-19 ini murid orang asli mula terdedah dengan penggunaan telefon bimbit. Dan ada juga beberapa kawasan kampung yang mempunyai capaian internet disebabkan keperluan pembelajaran secara online. Jadi menurut Tok Batin, hampir semua anak-anak orang asli kini memiliki telefon bimbit. Selain itu adalah jadi telefon bimbit ini dia mempengaruhi murid orang asli ini untuk tidak bersekolah ataupun dia tertarik dengan apa yang ada di handphone seperti media sosial dan game online menyebabkan mereka tidak bersekolah. Kemudiannya adalah pengaruh minuman keras, rokok dan air ketum juga suka dibendung kerana tiada tindakan yang dilakukan ke atas penjual yang menjual kepada remaja di bawah umur selain mudah diakses kerana dijual di kedai runcit. Selain itu adalah faktor pembelajaran yang lemah yang mana berdasarkan tembual, murid orang asli ni ada yang masih tidak menguasai kemahiran 3M. Walau bagaimanapun guru tidak menyalahkan guru sekolah menengah ini tidak menyalahkan guru di sekolah rendah kerana mereka tahu pelajar yang tidak menguasai kemahiran 3M ini adalah mereka yang kerap ponting sekolah di peringkat sekolah rendah. Jadi penguasaan pembelajaran dia akan rendah menyebabkan minat dia rendah dan dia tidak mahu meneruskan persekolahan. Faktor seterusnya adalah faktor rakan sebaya di mana SMK Bawung ini adalah sekolah menengah pertama untuk orang asli berada di Perak. Jadi mereka ni murid orang asli ni berada di dalam kelompok kaum mereka. Satu sekolah tu adalah suku Temia. Jadi mereka ni sangat terpengaruh dengan rakan sebaya. Jadi mereka melakukan aktiviti
yang pelbagai aktiviti bersama-sama. Mereka akan rasa seronok berada di dalam kumpulan mereka, dan pengaruh rakan sebaya ini juga menyebabkan pelajar yang mendaftar di sekolah menengah akhirnya tidak menduduki SPM kerana mereka berhenti sekolah sebelum menduduki SPM. Jadi seterusnya adalah penglibatan pihak sekolah dan Tok Batin. Berdasarkan temubual dan juga pemerhatian, pihak sekolah dan Tok Batin kerap mengadakan mesyuarat untuk membincangkan isu keciciran. Mereka akan bentangkan berapa ramai punting sekolah, berapa ramai yang tidak mendaftar di sekolah menengah, dan masalah disiplin. Jadi mereka bersemuka. Ada juga program seperti lawatan ke rumah ibu bapa orang asli, seperti program Cakna dan kempen Jom ke Sekolah. Jadi program Cakna ni adalah rutinnya adalah setiap bulan akan ada guru atau pihak pentadbir yang pergi ke kampung, masuk ke kampung orang asli bergili-gili. Mereka akan memberi nasihat kepada ibu bapa atau memujuk anak-anak supaya ke sekolah. Jadi berdasarkan pemerhatian, hubungan pihak sekolah dan Tok Batin sangat rapat dan tiada masalah. Mereka sangat terbuka dan merancang pelbagai program bersama-sama. Namun penglibatan ibu bapa orang asli itu satu cabaran, khususnya dalam menangani keciciran transisi kerana sikap mereka yang selesa dengan kehidupan mereka, dan mereka juga tidak perlu bergantung ataupun tidak perlu memikirkan masa hadapan. Mereka merasakan cukup dengan apa yang mereka ada pada hari ini dan mungkin untuk esok. Jadi mereka tidak berfikiran sama macam kita, yang mana kita mungkin fikir 2, 3, 4 tahun, 10 tahun akan datang. Mereka tidak. Mereka memikirkan apa yang di sekitarnya dan apa yang untuk hari ini dan hari esok. Jadi atau dengan kata lain, sikap mereka yang selesa dengan apa adanya. Jadi keseluruhannya adalah kadar keciciran transisi di SMK Bawung ini berada pada paras yang tinggi dan memerlukan perhatian yang serius oleh pelbagai pihak. Walau bagaimanapun, ibu bapa orang asli ini dilihat sebagai cabaran yang besar kerana kurangnya sokongan yang diberikan oleh mereka kepada anak-anak. Selain itu adalah sosial budaya yang diamalkan, yang menyebabkan selain itu guru-guru juga merupakan dari latar belakang bangsa dan budaya yang berbeza dan juga pengaruh luar. Jadi kesimpulannya, keciciran transisi perlu ditangani khususnya di SMK Bawung yang merupakan sekolah menengah orang asli pertama dan ditubuhkan untuk menangani keciciran transisi. Tetapi 40% daripada murid orang asli di SMK Bawung tidak meneruskan pengajian di sekolah menengah SMK Bawung, dan bilangan ini akan meningkat apabila mereka kerap ponting ketika dalam proses persekolahan di peringkat sekolah menengah. Justru itu pelbagai pihak perlu berganding bahu untuk menangani isu keciciran transisi di SMK Bawung Sungai Siput Perak ini. Sekian, terima kasih.